Itu jugalah korban daripada para sahabat Nabi SAW. Mereka bersungguh-sungguh. 124,000 para sahabat yang ada di Madinah hanya 10,000 saja. Yang lain di mana? Yang lain rata-rata. Sehingga kan dikisahkan ramai di kalangan para sahabat nak pergi ke satu negara itu meninggal. Macam mana mereka tahu? Sahabat yang seterusnya sahaja pergi, oh kat sini ada makamnya sahabat. Jalan lagi, oh kat sini ada makam sahabat. Tiba-tiba sahabat ni pun meninggal. Tak sampai ke tempat tu, datang lagi sahabat yang seterusnya. Sehingga kan dalam riwayat menceritakan ada ratusan, lebih kurang 100 berapa sahabat pergi ke sebuah negara yang tak sampai, yang sampai 2 orang saja, ataupun yang sampai 1 orang saja. Sebab apa? Yang lain tu mati meninggal di perjalanan. Subhanallah. Hari ini kita kalau boleh, kita nak pilih pula, aku kalau boleh mati, nak mati kat sini ya. Sedangkan sahabat Nabi SAW, mereka tak nampak lagi kubur mereka kat mana. Kerana apa? Perjuangan mereka. Itu juga diikuti oleh tabi'in, ikut tabi'in, ikut oleh alim ulama sampai ke besar-besar. Jadi dia kena lalu ikut wasilah. Macam kita lah, maksud kita nak kenyang, wasilah dia makan. Nah, maksud kita ni nak alim, wasilah dia belajar. Nah, payah orang duduk saja-saja kat rumah, tiba-tiba dia jadi alim. Nah, payahlah orang ni dia duduk, dia lapar, lepas tu dia nak kenyang, dia duduk saja tengok makanan saja, ataupun tak cari makan pun, dia takkan sampai kepada maksud. Maka bagi maksud ni dia ada wasilah. Sebab tu dalam bab kasih, bab cinta ni, dia maksud, dia bukan satu benda yang boleh kita paksa awal dia tu untuk kita dapat. Kalau duduk saja-saja nak dapat tu susah. Maka kita kena usahakan lalu wasilah dia. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi sahabat, merangkap guru, mudir bagi Ma'had Tahfiz Al-Masyhur Ustaz Fayad, dan Ustaz Zul, Ustaz Luqman, Ustaz Rashidi, dan Pak Mentua, dan juga anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah. Pada pagi ini kita dapat berhimpun. Bagi kami Turak Center ni buat pertama kalilah untuk majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu khairan kasiran, kepada semua yang hadir pada pagi ini bagi menyempurnakan majlis ni. Di segala kekurangan, nah, kita minta ampun, minta maaf lah, sebab hak ni kali yang pertama, belum ada pengalaman lagi untuk majlis macam ni. Cuma kita sedia maklum, majlis-majlis macam ni diadakan untuk menambahkan rasa kasih dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh untuk kita mendidik anak-anak kita di atas 3 perkara. Addibu auladakum ala salasi khisalin. Dalam riwayat yang lain, allimu auladakum. Jadi didiklah oleh kamu akan anak-anak kamu, ataupun ajarlah oleh kamu akan anak-anak kamu di atas 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, kasih kepada nabi kamu. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, dan kasih kepada ahli baitnya nabi kamu.
Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran, dan membaca Quran. Fa inna hamalatal Qur'ani fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu. Kerana sesungguhnya orang yang menghafaz Quran, orang yang menanggung Quran, menghafaz Quran pada hari yang tak ada bayang. Nah, dia ni di dalam bayang Allah pada hari yang tak ada bayang melainkan bayang Allah. Ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Nah, orang yang macam ni akan bersama dengan nabi-nabinya dan juga kekasih-kekasihnya. Jadi syahid yang kita nak ambil, iaitulah yang pertama sekali, Nabi ni suruh kita didik anak kita ni supaya kasih kepada Nabi kamu, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, Nabi menyebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang daripada kalangan kamu sehingga adalah aku ni na ahabba ilaihi, terlebih kasih kepadanya daripada kedua ibu bapaknya, dan lebih kasih daripada anak dia, dan lebih kasih daripada manusia sekalian. Maka kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi ini merupakan penyempurnaan iman kita. Maka boleh kita simpulkan kasih kepada Nabi ataupun cinta kepada Nabi ini merupakan tuntutan, kewajipan, dan bukannya satu pilihan kepada kita. Kalau kita bincang masalah kasih dan juga cinta, kasih ni dia satu maksud yang mana ada wasilah-wasilah untuk kita sampai kepada maksud itu. Kasih kepada Nabi ini maksud, tujuan kita. Dan daripada tujuan tu ada wasilah. Maka hukum bagi wasilah tu mengikut bagi maksud. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi tangga tu hukum dia sama dengan tujuan. Jadi kalau tujuan kita tu baik, maka tangga kita pun baik. Jadi kita takkan mencapai kepada maksud melainkan kita kena ada wasilah. Nah, melainkan kita kena lalu kot tangga dia, barulah kita sampai kepada maksud. Bolehkah orang tu dia duduk saja-saja sambil main handset ke, layan Facebook ke, tiba-tiba dia rasa kasih kat Rasul tanpa wasilah? Ni satu benda yang ajib lah, satu benda yang pelik. Nah, dia duduk rumah, dia duduk tidur, makan, minum, nah, buat kerja harian, tiba-tiba dia main kasih kat Rasul. Payahlah dapat orang macam tu, kalau ada pun mencari adat lah. Jadi dia kena lalu kot wasilah. Macam kita lah, maksud kita nak kenyang, wasilah dia makan. Nah, maksud kita ni nak alim, wasilah dia belajar. Nah, payah orang duduk saja-saja kat rumah, tiba-tiba dia jadi alim. Nah, payahlah orang ni dia duduk, dia lapar, lepas tu dia nak kenyang, dia duduk saja tengok makanan saja, ataupun tak cari makan pun, dia takkan sampai kepada maksud. Maka bagi maksud ni dia ada wasilah. Sebab tu dalam bab kasih, bab cinta ni, dia maksud, dia bukan satu benda yang boleh kita paksa awal dia tu untuk kita dapat. Kalau duduk saja-saja nak dapat tu susah. Maka kita kena usahakan lalu wasilah dia untuk kita capai matlamat kita, maksud kita,
Iaitulah kasih kepada Nabi. Maka di antara maksud, di antara wasilah untuk kita sampai kepada maksud tu, iaitulah dengan kita mendengar sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi seperti mana yang kita dengar anak-anak tahfiz kita baca, ustaz-ustaz kita baca, itu semua tentang sirah Nabi. Macam mana Nabi dilahirkan, apa dia kelebihan Nabi. Maka dengan mengenal Nabi, maka ketika tu barulah kita akan sampai kepada maksud. Tujuan kita iaitulah kasih. Sebab tu pepatah Melayu dia kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Nak cinta ni kalau duk saja hang kena cinta tak boleh. Jadi dia kena lalu juga ambil juga wasilah untuk sampai kepada cinta, iaitu kenal. Kenal Nabi, maka kita akan cinta kepada Nabi. Di antara wasilah ataupun tangga lagi untuk kita capai cinta kepada Nabi itu, iaitulah banyak menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak berselawat ke atas Nabi. Maka hak ni semua wasilah-wasilah yang boleh menyampaikan kepada matlamat kita ataupun tujuan kita. Jadi satu benda yang pelik, bila ada orang ni dia melarang majlis-majlis macam ni, dia tak tengok tujuan, dia tak tengok matlamat, dia hukum, orang panggil apa, secara sembarono lah, orang panggil apa, hukum ikut dan lah, bahasa kampung kita kata ikut dan, nak rasa nak hukum. Benda tak ada zaman Nabi tak boleh buat. Mudah, kaedah yang mudah, yang tak perlu belajar banyak kitab, tak perlu alim untuk letak hukum macam tu. Jadi patutnya yang dilihat apa isi dia, apa matlamat dia. Kita buat majlis macam ni, apa matlamat kita, hak tu patut dilihat. Lepas tu apa isi dia, boleh capai tak matlamat bila kita letak isi macam ni. Maka kita kena pandang habis untuk kita menghukumkan satu-satu perkara tu. Jadi hak tu di antara tujuan ataupun sebab kita adakan majlis-majlis macam ni, untuk matlamat kita, untuk letakkan hati kita ni betul dapat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sebagai tuan rumah pada hari ini tak mau nak memanjangkan cakapan, sebab tuan rumah ni selalu dia tak cakap banyak lah. Kita akan bagi dekat tetamu-tetamu, ataupun orang panggil apa, kalau istilah ustaz-ustaz ni jemputan lah, geng-geng jemputan ni. Jadi kita nak ambil faedah daripada mereka tu. Tuan rumah ni selalu dah duk cakap sana ni. Jadi tak apa-apa nak syok lah kalau tuan rumah cakap banyak daripada tetamu. Jadi rasa cukuplah takat tu. Cuma saya ucaplah sekali lagi terima kasih kepada yang hadir pada pagi ini. InsyaAllah ke depan kita akan perbaikkan, kita akan baiki lagi lah apa yang kita kurang tu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah untuk proses seterusnya kita jemput Fadil Ustaz Luqman. Boleh Ustaz? InsyaAllah untuk mengisi surat tazkirah. Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita mulakan pagi kita dengan yang dipanggil majlis pembacaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama majlis ni boleh berbeza-beza, tapi dalamnya aktiviti dia semua sama. Boleh disebut dengan nama maulid. Majlis ini boleh disebut dengan zikrul rasul. Majlis ini boleh disebut dengan majlis pembacaan sirah Nabi. Semuanya sama je aktiviti di dalam dia, iaitu pembacaan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini ada dalamnya tazkirah, memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kepada sirah-sirah para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan semuanya kembali kepada atas. Tidak ada satu pun perkara yang baru dalam majlis ini. Bahkan majlis ini bukannya baru wujud 20 tahun lepas, bukannya baru wujud 30-50 tahun lepas. Daripada zaman tabi'in, daripada imam-imam mazhab, semua dah ada dah. Cuma tidak masyhur, cuma tidak dikumpulkan seperti mana telah dikumpulkan oleh para habaib, oleh para imam kita pada zaman sekarang ni. Masya Allah, sekarang ni kita ada banyak dia ulama maulid, maulid dia ulama, maulid simtud dura, maulid syarabut tahur, punya banyak maulid. Yang masyhurnya daripada para habaib dan pada masyaikh Al-Azhar pun ada juga mengarang kitab, tapi tidak dinamakan maulid. Namanya apa? Qiraatus siratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembacaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya berbeza tapi dalamnya sama. Jadi seperti yang Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Faisal kata tadi, semua maksud itu perlukan kepada wasail, kepada wasilah. Dia ambil, masya-Allah, Ustaz Fadhil. Ustaz Faisal ni alim. Daripada kaedah usul fikih je dah boleh dah buat macam-macam lah. Dia punya perumpamaan. Jadi apabila kita mendakwa, seorang mukmin ataupun muslim mendakwa bahawa dia ni mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah buktinya dan macam mana dia nak menggapai ataupun macam mana dia nak melihat hasil cinta yang sebenar. Jadi wasilah untuk mencintai Nabi itu sangat banyak. Ada selawat, mengikut sunnah Rasul, membaca Al-Quran, apa lagi, membaca kitab-kitab para salihin, mengingati apakah sejarah perjuangan para sahabat. Jadi semua ini, semuanya alhamdulillah terkumpul dalam majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi ini semua dinamakan wasilah, pengantaraan untuk mendapatkan cinta yang hakiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita telah sampai, kita telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan juga hidayah untuk menghadiri majlis seperti ini, tinggal kita je, apa dia? Datang dalam majlis ini dalam keadaan penuh adab, penuh husnuzan. Husnuzan ini sangat perlu dalam majlis-majlis seperti ini. Kalau ditarim tu, kalau ditarim, majlis ni ramai dihadiri, beribu, beratus. Ente akan nampak orang pacik tu duduk tepi selekeh, pakai baju biasa-biasa je. Ni masturin. Al-Habib Amar kalau habis majlis, dia doa apa? Semoga majlis ini diterima oleh para masturin minal hadirin. Semoga majlis ini dihadiri oleh para wali yang kita tak ketahui, yang kita tak nampak dengan mata kita, yang tidak ada zahir wali. Biasa je pakai kain biasa, selipar pun tak pakai, jalan-jalan angkat tangan, minta doa hujan terus. Ini para wali mastur yang Allah telah pilih mereka untuk menutup dia mempunyai apa ni panggil jah. Jadi bila kita dalam majlis seperti ini, perlu juga kita meluaskan masyhad. Masyhad al-madad ala qadri al-masyhad, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ataupun kurnia dan anugerah Allah itu kembali kepada diri kita. Sebanyak mana kita lihat majlis ini, adakah kita menganggap majlis ini hanya dengan kompa, dengan kazidah? Baru ni Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi, beliau menegur orang-orang yang menghadiri maulid,
Jangan sekadar hadir maulid ini hanya nak mendengar, oh sedapnya munsyid ni punya suara, sedapnya lagu dia baca ni, sedap kompangnya begini-begini. Habis-habis Muhammad tegur. Tapi datang maulid dengan niat yang sangat banyak, niat untuk membersihkan diri daripada dosa, niat untuk menghadiri, untuk dengan niat menambahkan lagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua wasilah. Pasal-pasal itu tawassul. Tawassul. Kita ni tawassul lah ni, bertawassul. Bertawassul dengan majlis maulid supaya apa? Supaya kita dapat cinta hakiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang dikisahkan oleh Al-Habib Ali Al-Masyhur rahimahullahu taala dalam satu majlis Jalsatul Isnin. Tuan Habib Umar tak ada. Jadi Habib Ali Masyhur dia ganti majlis tu. Kemudian dia ceritakan satu kisah. Dia kata apa? Ada satu kampung, mereka ni ada satu makbarah, ada satu magam di situ. Semua satu kampung tu tahu magam ni magam wali, ma'ruf magam wali. Jadi diorang pun bertawassul. Maksud bertawassul tu apa? Dia bukan minta dekat kubur tu, dia minta kepada Allah dengan keberkatan orang soleh yang ada dalam kubur. Itu maksud tawassul. Kita menjadikan pengantaraan. Bukan kita sembah kubur, bukan kita minta secara langsung, kita minta kepada Allah SWT. Itu maksud tawassul. Tak faham? Jadi apabila mereka satu kampung ni ada masalah, ada kerunsingan, ada bimbang, ada muskilah, diorang pergi ke magam ini, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, aku ada masalah macam ni, kau hapuskanlah, kau hilangkanlah kebimbangan, keresahan, gelisah ni semua dengan berkat wali yang ada di dalam kubur ni. Masya Allah. Panggil mujarrab. Bukan 2-3 tahun, 10 tahun, 20 tahun kampung tu. Ma'ruf lah. Jadi Nabi Ali kata apa? Satu hari kampung itu dibanjiri, dilanda banjir. Musim Tengkujuh, tiba-tiba hujan semua, habis. Jadi di kawasan kubur tu, magam wali tu kan, magam wali tu, lepas diorang dah korek-korek balik, ternyata di magam yang dikatakan wali tu, bila diorang korek-korek balik, sebab air kan, semua dah yang dalam tu semua terkeluar. Rupa-rupanya magam tu ada nampak tulang apa? Tulang keldai, himar. Dalam magam tu himar. Jadi Abi Ali kata apa? Orang ni, manusia ni kalau husnuzan dengan Allah, dia bertawassul lah dengan apa sekalipun, Allah akan kabulkan. Itu maksud dia bertawassul. Dia berhusnuzan dengan Allah. Allah sendiri kata, ana inda zanni abdi bi falyazunna bi masya. Aku ini berada pada sangkaan hamba-Ku, maka disangkakanlah aku. Dia nak sangka aku ni baik, maka aku akan baik dengan dia. Kalau dia sangka aku ni tak akan menunaikan permintaan dia, maka aku kan tak akan tunaikan permintaan dia. Maka ini adalah panggil apa? Salah satu keajaiban bertawassul. Dia husnuzan, orang kampung tu husnuzan, magam ni magam wali, orang soleh. Rupa-rupanya magam himar. Baru magam himar. Jadi dalam majlis ini, majlis Rasulullah SAW, dalam ni kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah dengan berkat siapa? Berkat Rasulullah, berkat para sahabat, berkat ahli bait Nabi SAW, berkat para ulama yang terdahulu, orang-orang soleh. Masya Allah, macam mana kita tak keluar daripada majlis ini tanpa apa-apa, tak ada apa-apa anugerah yang Allah bagi, mestilah berlipat-lipat kali ganda. Bahkan tidak mampu kita bayangkan apa yang Allah akan bagikan. Habib Kazim dan para habaib yang lain juga selalu mengatakan, aqallu syai', antum keluar daripada majlis ini, benda yang paling sikit antum keluar daripada majlis maulid seperti ini adalah ghufran. Kamu akan apa? Diampunkan dosa. Itu benda yang paling sikit apabila antum keluar daripada majlis ini. Hasil ataupun samarah. Ini anugerah yang paling sikit. Habib Kazim kata apa? Keluar daripada majlis maulid, pengampunan dosa. La ilaha illallah. Jadi bagaimana orang-orang yang mana setiap harinya membuat maulid pada bulan Rabiul Awal. Janganlah panggil maulid, panggil zikrul Rasul, barulah boleh.
Kita bagi zikrul Rasul, menyebutkan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sirah, bagaimana Rasulullah SAW lahir. Baru kita boleh hidupkan majlis seperti ini. Tapi maulid tak boleh. Kita bagi zikrul Rasul. Ahsan. Jadi alhamdulillah majlis-majlis ini dihidupkan di tempat-tempat yang penuh barakah, tempat pelajaran. Antara Center Al-Fadil Ustaz Faisal. Masya-Allah. Semoga dengan berkat majlis ini Allah menjadikan asbab futuh li hadzal bilad al-mubarakah. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang sedar akan keagungan majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencampakkan dalam hati kita para hadirin sekarang ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang hakiki kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma takallamtu ila imtisal al-amr. Tidaklah ana bercakap di hadapan Ustaz Faisal Fadil Safaya kecuali imtisal al-amr. Bagi tu syai la yu'ti. Orang yang tidak ada apa-apa itu tidak layak untuk memberi. Ni orang tak ada apa-apa, menumpang je datang sini. Masya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja mungkin sekadar perkongsian yang mampu Al-Faqir beri kepada antum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak Ustaz Rahman hadirin hadir lepasan dari Ustaz Rahman cakap dia ada bunyi sering-sering Habib Ali bin Hamid. Di Ustaz Rahman ni saya dapat tahu dia beliau dah anak murid kepada Habib Ali bin Hamid dihantar untuk duduk bersama Ustaz Fayyad di Kuala. Mudah kita tumpang barakah beliau dan barakah masyhur mudah-mudahan. Baik, insyaAllah untuk seterusnya kita jemput Fadil Ustaz Rashidi. Boleh Ustaz? Ustaz Rashidi kan saja? Boleh? Ya, soalan bahagi, soalan 5 minit. Soalan sikit. Ya, terbapak insyaAllah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berkumpul di majlis di tempat ini yang penuh barakah ini dengan membaca maulid, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati Al-Fadil Ustaz Faisal, saya hormati Al-Fadil Ustaz Faisal, seterusnya Ustaz Fayyad, Ustaz Azul, Ustaz Rahman, para tamu yang lain, para pelajar muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Al-Faqir tak layak berkongsi seperti mana yang dikatakan Ustaz Rahman tadi. Kita syek layak tu. Orang yang tak ada apa-apa ni nak bagi apa? Tak ada duit, takkan nak bagi duit. Ilmu tak ada, tak boleh nak bagi apa. Cuma nak saling berpesan di antara kita. Yang selalu kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, yuhibbukumullah, maka faedah dia kalau ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita semua. Bahkan bukan itu sahaja, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian.
Di antara asbab kita buat maulid ini adalah kerana kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat kita buat maulid saja, bahkan kita ikuti juga sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh baginda, berupa amalan-amalan harian, baik doa bangun tidurnya, solat sunat rawatibnya, solat sunat witirnya dan sebagainya, kita aplikasikan kepada kehidupan seharian kita. Semoga dengan apa yang kita buat ini menjadi asbab untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kata daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, sehingga hawa nafsunya itu, keinginannya itu tab'an, mengikuti lima ji'tu bih, dengan apa yang aku bawa, maksudnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut, kita mengikuti apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditinggalkan oleh baginda kita aplikasikan, kita jadikan itu rutinan harian kita. Bermula daripada bangun tidur, kita baca doa, seterusnya kita pergi masjid, kita baca doa, kita masuk masjid, kita baca doa, mulakan kaki kanan, lepas tu solat tahiyatul masjid, solat sunnah qabliyah dan sebagainya, sehingga kita tidur balik kita baca doa. Kalau kita tidak dapat membuat kesemuanya, kita ambillah sedikit sahaja. Jika kita tidak dapat membuat semua perkara, jangan tinggalkan semua perkara. Kalau kita tak dapat nak ambil semua sunnah, kita ambil satu dua sunnah saja. Yang penting kita istiqamah. Bermula dengan baca doanya contoh, ataupun bermula dengan mungkin yang lain-lain. Mungkin sebelum ni kita solat sunat rawatib hanya yang muakkad saja. Lepas ni kita buat pula solat sunat yang ghairu muakkad. Kita jadikan bulan Maulid ini sebagai bulan untuk menyegarkan kembali sunnah-sunnah yang telah kita buat, untuk memupuk kembali rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sahaja yang Al-Fakir boleh kongsi. Ana bercakap imtisal al-amr daripada Ustaz sendiri, daripada Ustaz Fayaz sendiri. Semoga kita semua keluar daripada majlis maulid ini dalam keadaan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. ألا يا الله بنظرات من العين الرحيمة تداوي كل ما به بأمراض سليمة. من العين الرحيمة
صابر وشاكر ألا يا الله بنظرة وكن فائز وظافر ألا يا الله بنظرة ومن أسر السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله في الكل بقلب منور مصفى من جميع ذي الطيب المطهر وللدنيا لذيذا فوائدها كثيرة وعيشتها هكيرة ومدتها قصيرة ولا يهدي عليها سوى أعمى البصيرة عظيم العدل لو كان يغفر كان أهلها فكفر بالفناء هدايا الله بنظرة وبالكثرة العناء هدايا الله بنظرة وبالغلة الغناء هدايا الله بنظرة هدايا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه بأمراض سقيمة هدايا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه بأمراض سقيمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة اهل السماء واهل الارض وعافني والتفي في اموري كلها واجري يا ربي لطفك في اموري ومسلمين وسلم تسليما. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita datang pada majlis ini yang mana dikelola yang dikendalikan oleh Al-Fadil, Kak Faisal dan juga yang dimuliakan Kak Fayad, tim Tura Center, para asatidah, para hadirin muslimin dan muslimat, para pelajar di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adalah nikmat Allah ini, bila mana nikmat Allah bagi kepada kita tu, fahaddits, maka ceritakanlah. Yang pertama menceritakan nikmat Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nikmat apa yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad, Nabi ceritakan. Bukan atas sebab dia bangga dengan nikmat itu, akan tetapi Allah minta nikmat tu ada waktunya kita perlu tawaduk. Benda tu Allah bagi kelebihan, kena waktu simpan, tawaduk. Ada waktu perlu keluarkan, tunjukkan. Antara yang Nabi sebutkan dalam hadis, "Idza kana yaumul qiyamah, idza kana yaumul qiyamah, kuntu ana nabi imamun nabiyyin wa qatibuhum wa sahibu syafa'atuhum." Nabi kata, Nabi Muhammad, jika hari kiamat tu aku ni, Nabi Muhammad adalah penghulu imam kepada Nabi-Nabi. Ini penghulu para Nabi. Qatibuhum, yang berbicara dengan mereka, dan sahib syafa'ah, yang memiliki syafaat. Nabi cerita tu bukan untuk bangga dia kata, oh dia ini Nabi ni imam kepada para Nabi, Nabi lain bawah dia. Bukan untuk bangga, tetapi Allah minta diceritakan kelebihan biar orang tahu. Jadi antara hadis yang lain, Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladil Adam wala faqar." Aku penghulu anak-anak Nabi Adam ni, anak-anak Adam
Nabi Muhammad ni adalah penghulu. Dan tidak ni Nabi cerita ni melainkan bukan bangga, tapi untuk memulihkan betul nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri kepada dia. Jadi perkataan Sayyidu Walid Adam, penghulu anak Adam, Nabi nasabkan, nisbahkan kepada diri dia. Jadi setengah orang, khususnya di negeri tertentu, dia tidak menggunakan perkataan Sayyidina. Sebab apa? Nabi tak sebut Sayyidina. Ini hadis menyebut Nabi angkat Sayyidul Walid Adam, penghulu anak Adam. Jadi mereka mengatakan Nabi tak kata Sayyidina, jadi kenapa perlu kita panggil Sayyidina? Jadi saya dengarkan pada baru ni khutbah Jumaat di satu masjid, dia cumanya kata dia bagi selawatlah kamu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan para Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dia panggil tu nak kata macam seolah-olah kalau kita panggil kawan mungkin, tapi ini Nabi. Kalau kita pun, contohnya kalau dia berpangkat, kalau kita panggil nama dia, tanpa panggil nama pangkat dia pun tak suka. Begitu juga kalau orang tu ada makam yang tinggi, perlu kita tunjukkan makamnya, panggil dengan hormat. Begitu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu Nabi, penghulu anak-anak Adam. Jadi kita hormat Sayyidul Walid Adam, jadi bukan kepada Sayyidina. Tinggalkan Nabi dalam riwayat lain, Nabi muliakan satu kaum tu, daripada ketua kabilah datang. Dia berkata, "Kumu ila sayyidikum." Berdiri pada ketua kamu ini. Nabi hormati mereka ni, utamakan mereka. Dan Nabi dalam riwayat lain, Nabi sebut, "Inna ibni hadha sayyid, la'alla Allah an yuslih bihi baina fi'ataini 'azimataini baina muslimin." Nabi kata kepada Sayyidina Hasan, ada anak aku ni, anak dia ini cucu Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah, hadha sayyid, ini penghulu, ketua. La'alla Allah memberikan dia yang yuslih, memperbaiki baina fi'atain 'azimatain baina muslimin. Kerana pada zaman Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali ni berlaku rebut kuasa. Lepas wafatnya Sayyidina Ali, yang pegang adalah Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dalam tempoh 6 bulan untuk cukupkan 40 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Untuk cukup 30 tahun. Lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Lepas Sayyidina Ali tak cukup lagi 30 tahun. Jadi Sayyidina Hasan naik, cukupkan 6 bulan untuk cukupkan 30 tahun. Tapi lepas tu datang pula khalifah lain, dia kata dia nak naik juga. Dia naik juga. Jadi bertembung sampai hingga nak berlaku pengurangan. Jadi Sayyidina Hasan kata dia turun. Cukup 6 bulan dia turun tu. Dilepas. Maka tidak berlaku pengurangan yang besar. Tadi Nabi kata, berkat Nabi kata ni, ayuslih bihi baina fi'atain 'azimatain baina muslimin. Sayyidina Hasan ni dia memperbaiki antara dua puak yang kuat, diturun untuk membaikkan, tidak berlaku perang yang besar. Faham? Jadi dengan menggunakan perkataan Sayyidina ataupun memanggil orang tu dengan gelaran yang layak baginya, itu memang diminta, terutama kepada Nabi Muhammad. Para sahabat tak perlu kita panggil siapa? Abu Bakar. Hormat. Mereka ni siapa? Sahabat dengan Nabi, dekat dengan Nabi, makam mereka tinggi sehingga nama mereka, sebut peperangan mereka berlaku berkaitan dengan mereka. Apa yang berlaku peperangan disebutkan, mereka hadir. Jadi kita kena hormat mereka, layak angkat makam mereka, kedudukan yang tinggi, panggil dengan makam apa yang layak bagi mereka. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kalau kita dengan member kita pun panggil tak apalah, panggil nama. Tapi bila mana dia naik level atas dia, dia jadi alim, mula panggil Syekh Ahmad. Mungkin masya-Allah akan waktu yang akan datang insya-Allah Habib Ahmad pula. Bila mana pengajian dia lebih alim dah hebat, panggil Habib Ahmad pula. Tak panggil Ahmad, tak panggil Ahmad dah. Mana dia dah jadi orang besar kan, kau panggil macam member. Tak akan panggil member. Waktu member lah. Waktu lain jaga haibah dia, panggil lah Habib Ahmad, sebagainya. Betul, orang lain juga. Dan yang kedua nak sentuh juga berkaitan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mulakan dengan Allahumma. Ya Allah, bersalawatlah dan bersalam kepada Nabi Muhammad. Mulakan Allahumma. Kenapa kita tak katakan aku bersalawat kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita nisbahkan kepada Ya Allah,
berselawatlah dan memberi salamlah kepada Nabi Muhammad. Disebutkan di dalam kitab Mufid syarah kepada Durrah Tauhid Ustaz Abdullah Bukhari. Kenapa kita nisbahkan kepada Allah? Kita minta Allah, ya Allah, selawatlah dan beri salam kepada Nabi Muhammad. Tidak kita ya Allah, kita kata aku berselawat kepada Nabi Muhammad dan beri salam kepada Nabi Muhammad. Tidak nisbahkan kepada diri kita, tapi kita minta Allah yang selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Dikatakan kita ni tak tahu maqam Nabi, kedudukan Nabi, darajat Nabi, kelebihan yang ada pada Nabi. Kita tak tahu semua. Yang kita dengar sikit aja. Yang Nabi ceritakan sikit. Yang lebih-lebih dia kita tak tahu. Apa yang benar yang ghaib yang Allah bagi, kelebihan anugerah yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad, kita tak tahu. Jadi kita yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nisbahkan kepada Allah, minta Allah yang berselawat kepada Allah yang lebih tahu apa yang ada pada Nabi Muhammad. Disebabkan itulah kita nisbahkan kepada Allah, minta Allah memberi selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhadam ini hadir ni kita nak faedah daripada tuan rumah. Tapi tuan rumah minta segala kita untuk beramar, jadi tak nak cakap panjang lah. InsyaAllah belajar yang baik daripada Allah, kalau yang buruk daripada kelemahan yang diri fikir ini. Muhadam ini wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya mungkin penyebut saya mungkin untuk bertausiah walaupun sedikit sebelum kita akhiri majlis dengan doa. Jazakumullah insyaAllah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dihormati lagi dikasihi Sahibul Bait Al-Fadhil Ustaz Fisal Fadhil, para asatizah, ayahanda, ibunda, sahabat-sahabat semua dan anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat perkumpulan ini, perkumpulan yang dimuliakan kerana menyebutnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada perkumpulan-perkumpulan tetapi dinilai sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan perhimpunan ini di tempat yang penuh dengan keberkahan kerana di dalamnya menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dimaklumi, satu kertas biasa sahaja kalau jatuh mungkin kita biarkan sahaja. Tetapi apabila satu kertas biasa yang ditulisnya di atas kertas itu kalimatnya Allah, dituliskan pada kertas itu kalamnya Allah, yakni ayat-ayat Al-Quran, maka wajib untuk kita memuliakan kertas itu, sehingga kan wajib kita mengambilnya dalam keadaan berwudu. Ya, subhanallah. Begitu jugalah diri kita ini menjadi diri yang tidak ada manfaat, walaupun punya daripada kedudukan jawatannya, walaupun punya daripada hartanya, tetapi tidak akan memberi sebarang manfaat apabila di dalam hati kita ini tidak ada iman, tidak ada Islam, dan tidak ada kecintaan kita terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kecintaan yang mulia, satu kecintaan yang luar biasa, sehingga kan dalam satu peperangan yang si anak ini sudah Islam, sudah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang si bapa itu masih di pihak musyrikin Makkah. Maka ketika di dalam peperangan, setelah perang itu ayahnya masuk Islam, maka ayahnya pun bagi tahu dalam peperangan, bagi tahu kepada anaknya itu, dalam peperangan itu aku nampak engkau wahai anakku, tapi aku lari supaya aku tidak membunuh engkau. Tapi apa kata anaknya ini, sahabat Nabi SAW, wallahi, demi Allah, kalau aku nampak engkau pada ketika itu engkau kafir, engkau akan kubunuh. Subhanallah. Tidak akan dinilai cinta itu melainkan Allah dan Rasulullah yang menjadi keutamaan bagi satu orang. Tidak ada nilai anaknya, tidak ada nilai hartanya, tidak ada nilai keluarganya, tidak ada nilai pasangannya apabila tidak ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini tempat yang penuh dengan keberkahan.
tempat yang mana tidak dibuka melainkan dengan kesungguhan yang besar. Kalau kita buka di Kuala Lumpur, subhanallah, ma'ruf. Di Selangor, ma'ruf. Orangnya sudah biasa dengan pengajian. Tambah lagi boleh pula dengan media. Boleh pula pakai sponsor. Sponsor kat FB tu, FB sponsor tu. Boleh pula kita tampai tak cukup di surau, kita tampai iklan, kita tampai pula di masjid, tak cukup kita masuk pula Radio Hakim. Ya. Tapi kat sini tak boleh. Kat sini hari ni majlis, esok baru boleh share. Esok pula kemarin baru boleh share. Hari ni ada majlis, kemarin baru boleh kita share. 4 hari awal. Hari ni tak jadi majlis ni. Subhanallah. Ini mujahadahnya. Mujahadahnya ahlul bilad, ahlul bait, ahlul negerinya Perlis ini. Subhanallah. Kerana dalam mujahadah itu ada kemanisan. Tak ada orang yang tanpa mujahadah akan merasa zauk, akan merasa manis daripada nikmat itu. Kita nak ambil madu, ente ingat ambil madu buat macam itu aja. Ambil madu kena bertemu dengan siapa? Dengan lebah. Kena bertemu dengan lebah. Ya, subhanallah. Yang lebah itu bukannya boleh bagi salam dia terbang kita pergi ambil tak. Perlu dulu terima, kalau boleh tahan fadal. Begitu juga madu yang paling mahal duduk dekat padang pasiang. Ente ingat rumah ente duduk dekat padang pasiang tak? Rumah mesti duduk kat perkampungan, ada sumber air dan sebagainya. Tiba-tiba nak pergi ambil madu, pergi jauh, ya subhanallah. Maka itulah, dah dapat mujahadah itu baru kita dapat rasanya manisnya madu. Maka begitu jugalah perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sampai melainkan kita ini bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Rasulullah SAW dia dalam mengembangkan agama Islam, bagaimana ketika senyapnya diperintahkan, ketika sirnya, rahsianya mereka tetap berjalan. Maka subhanallah, Ustaz Fisal satu orang daripada orang yang menunjukkan kesungguhan daripada menuntut ilmu. Kalaulah tidak ada kesungguhan daripada beliau, maka tidak akan ada tempat yang seumpama ini. Bukan dapat komisen pun, bukan dapat gaji pun, pakai modal sendiri lagi ada. Ini subhanallah. Begitu juga alim ulama. Kenapa? Kerana mereka ini mempelajari daripada guru-guru yang penuh dengan mujahadah. Sebab itu kalau kita nak mempelajari daripada ilmu, kita melihat kepada beberapa perkara. Di antaranya siapakah guru kepada guru yang ingin kita pelajari itu. Subhanallah, ini baba sekian, ini tuan guru sekian, ini Sayyid Habibnya sekian. Subhanallah. Jangan kita langsung nampak ini tempat seronok, kita hadir. Tak apa. Belajar daripada mana pun, wallahu ta'ala alam. Berapa kitab belum khatam pun, wallahu ta'ala alam. Ini kita nak lihat. Hari ini orang tak kenal figur. Orang nampak pandai bercakap, ini boleh di ustaz ni. Orang nampak hari ini begini sikit, ini boleh ni. Dia cakap betul ni, dia ada PhD. Subhanallah. Berapa ramai PhD yang bayar. Berapa ramai yang di offer masuk-masuk belajar, kita offer pula nak buat assignment, bayar sekian-sekian, nanti selesai assignment tu. Subhanallah. Subhanallah. Tapi tak, pengajian turas tak boleh macam tu. Pengajian turasnya tak boleh gitu. Periksanya saja, markah lulusnya saja. Kalau kita dulu di Yaman, markah lulus 75. Periksanya apa? Immediately. Bila Syekh masuk, okey hari ni periksa, maka periksa lah kita pada ketika itu. Subhanallah. Tapi tak, di universiti kita dia abang dulu, kita periksa sekian. Itu pun nikmat juga. Kita pun nikmat juga. Maka subhanallah, tidaklah kita dapat daripada kenikmatan itu melainkan kena mujahadah. Maka tidaklah akan ada yang saya nak maklumkan sini, akan ada selepas ini apabila tidak ada pelajar yang bermujahadah bersungguh-sungguh, akan mati. Kalau Ustaz Fisal saja bersungguh-sungguh, pelajarnya tidak bersungguh-sungguh, akan sampai masa falas. Itu jugalah korban daripada para sahabat Nabi SAW. Mereka bersungguh-sungguh. 124,000 para sahabat yang ada di Madinah hanya 10,000 saja. Yang lain di mana? Yang lain rata-rata. Sehingga akan dikisahkan ramai di kalangan para sahabat nak pergi ke satu negara itu meninggal. Macam mana mereka tahu? Sahabat yang seterusnya sahaja pergi. Kat sini ada makamnya sahabat. Jalan lagi. Kat sini ada makam sahabat. Tiba-tiba sahabat ni pun meninggal. Tak sampai ke tempat tu, datang lagi sahabat yang seterusnya. Sehingga kan dalam riwayat menceritakan ada ratusan, lebih kurang 100 berapa sahabat pergi ke sebuah negara yang tak sampai, yang sampai 2 orang saja, ataupun yang sampai 1 orang saja. Sebab apa? Yang lain tu mati meninggal di perjalanan. Subhanallah. Hari ini kita kalau boleh, kita nak pilih pula, aku kalau boleh mati
Nak mati kat sini ya. Sedangkan sahabat Nabi SAW, mereka tak nampak lagi kubur mereka kat mana. Kerana apa? Perjuangan mereka. Itu juga diikuti oleh tabi'in, ikut tabi'in, ikut oleh alim ulama sampai ke Ustaz Fisal, sampai kepada alim ulama yang zaman sekarang ni. Dan kalau dah tidak ada satu orang pelajar yang ikhlas, yang bersungguh-sungguh di dalam mendalami ilmu, yang mengikuti dari perjalanan itu sampai masa dah kelas, maka itu yang perlu kita ambil fikir, itu yang perlu kita ambil risau, itu yang perlu kita fikir bagaimana untuk perkara ini diteruskan. Kita dah terpilih duduk di negeri yang sungguh harmoni, sungguh seronok. Kita duduk di negeri ini, maka kena fikir bagaimana kita lah yang untuk mewarisi ilmu-ilmu guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat-hajat kita, kabulkan hajat tuan rumah Sahibul Bait Ustaz Fisal, dan juga Allah Taala jadikan diri beliau, diri anak-anak pelajar murid beliau di kalangan alim ulama salihin. Allah Taala mudahkan segala urusan mereka. Dan untuk makluman, Al-Masyhur juga merupakan pelajar daripada Ustaz Fisal. Ustaz Fisal juga ada seminggu sekali mengajarkan akidah di sana di Al-Masyhur. Maka tak pelik yang datang semua ni semuanya anak murid Ustaz Fisal. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan kita minta doa kepada Ustaz Fisal, Allah Ta'ala pilih kita sebagai khuratul ainnya beliau dalam ilmu, dan kita doakan juga beliau dipanjangkan ilmu, dipanjangkan umur beliau, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat. Allah Ta'ala kembangkan terus tempat ini, amin ya rabbal alamin. Satu tempat last di Tarim itu ada namanya Kubah Murayyim. Kubah Murayyim, usianya 600 tahun lebih. Tempat orang mengaji Quran yang tidak mengaji di situ, melainkan keluarnya jadi kibar-kibar dalam Al-Quran. Antaranya Sayyid Habib Umar, Muhammad bin Salim bin Hafidh, di antaranya Habib Adi Masyur dan sebagainya. Saiznya besar mana? Saiz dia besar mungkin 5 kali 5 meter saja. Ada 5 kali 5 ke 3 kali 3 saja. 3 kali 3 ada. 3 meter kali 3 meter. Itu saja Kubah Murayyim. Yang pelajarnya apa? Ribuan orang dah, yang menyelesaikan daripada pengajian-pengajian. Maka tak pelik kalau kat sini, tak pelik kalau kat sini besar daripada tu. Dan tak pelik ahli sunnah wal jamaah kita ada tempat yang kecil-kecil. Fadal Namshi, jalan je, nanti Allah Ta'ala akan kembangkan. Satu kata Habib, pecinta dia akan datang. Ni pecinta-pecinta lah, pecinta-pecinta dia berlutut dengan majlis datang. Subhanallah. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Soalkan untuk bercanda orang mati. Surat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. نعتي من أوصافه تهي القلوب وتهيج الأشجار صلى الله عليه فما يساوي القول منا أو يكون زنانا صلى الله عليه في سرائر قد علم له صفوة ربنا وهدانا صلى الله عليه بالمودة ها هنا نرفع عيني فقرنا ورجانا صلى الله عليه وأيدي الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبي وصفي زين الوجود إله عبانا صلى الله عليه ربنا يا ربنا بالمصطفى فنأتي دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله أسلمنا في نهج طه المصطفى ثبت على كلام الحبيب وطانا يا الله بفضل منك طلعت أحمد في بهجة العين رضا ترعانا يا الله في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا يا الله
المحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله وساعيا في جمعنا ونحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولك رجوناك فهجئ سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجل مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن قتونا عند الممات وأصلح أقبانا يا الله واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب اجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب اجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما هركت ريه الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين